Sindrom Tourette adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tiba-tiba melakukan gerakan atau ucapan berulang-ulang yang tidak disengajakan dan di luar kawalannya. Ia disebut sebagai tics. Ia merupakan penyakit yang jarang menyerang sistem saraf. Sindrom ini berlaku pergerakan di mana bahagian badan bermula dari muka, tangan dan kaki. Seseorang yang mempunyai sindrom ini akan membuat bunyi yang tidak normal atau mengulangi kata-katanya. Serangan tics berlaku tiba-tiba secara tidak sengaja berulang kali dan tidak boleh dikawal. Sindrom Tourette ini boleh dialami mana-mana kumpulan umur, sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Penyebab utama sindrom Tourette belum pasti diketahui penyebabnya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tuduhan bahawa keadaan ini disebabkan oleh sistem saraf otak. Beberapa kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan sindrom Tourette mempunyai kecacatan pada struktur, fungsi atau bahan kimia otak yang menyebarkan impuls saraf, termasuk serotonin dan juga dopamin. Penyebab yang seterusnya ialah genetik. Dalam banyak kes, gangguan genetik yang diwarisi oleh ibu bapanya kepada anak yang menjadi penyebab sindrom Tourette. Dan yang terakhir ialah lingkungan. Gangguan yang dialami oleh ibu semasa mengandung dan juga melahirkan dianggap mencetuskan sindrom Tourette kepada anak-anaknya. Gangguan ini boleh berupa tekanan yang dialami oleh ibu semasa mengandung atau proses kelahiran yang berlangsung lama. Keadaan fizikal bayi semasa lahir juga dianggap memberi kesan kepada penampilan sindrom ini. Misalnya berat lahir di bawah normal. Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang mengalami sindrom Tourette, iaitu jantina. Lelaki 3/4 kali lebih mungkin mengalami penyakit ini berbanding dengan wanita. Seterusnya ialah faktor keluarga. Seseorang yang mempunyai keluarga dekat dengan sindrom Tourette atau gangguan tics lebih berisiko menghidap penyakit sindrom Tourette. Gejala sindrom Tourette adalah tics. Terdapat dua jenis tics, iaitu tics motor dan juga tics vokal. Tics motor iaitu melakukan gerakan yang sama berulang-ulang kali. Tics motor boleh melibatkan sebilangan besar kumpulan otot, iaitu tics sederhana, dan juga beberapa otot sekaligus, iaitu tics kompleks. Beberapa pergerakan yang termasuk dalam tics motor sederhana adalah berkelip, mengangguk, menggelengkan kepala dan menggerakkan mulut. Manakala dalam tics motor yang kompleks pula, pesakit pada umumnya mengulangi pergerakan seperti menyentuh dan mencium objek, meniru pergerakan objek, membungkuk atau memusingkan badan, melompat dan juga melangkah. Tics vokal pula ialah menghasilkan bunyi yang berulang. Sama seperti tics motor, tics vokal juga boleh berlaku dalam bentuk tics sederhana ataupun tics kompleks. Beberapa contoh tics vokal sederhana ialah batuk, mengeluarkan bunyi. Manakala tics vokal yang kompleks pula ialah gejala yang muncul termasuk mengulangi kata-kata seseorang atau kata-kata orang lain dan juga mengucapkan kata-kata kasar. Selain itu, tekanan, kegelisahan, keletihan atau sebaliknya juga boleh memburukkan lagi keadaan seseorang. Sindrom Tourette atau tics dengan gejala ringan pada amnya tidak memerlukan rawatan. Namun, bagi pesakit yang mengalami tics yang kritikal dan sangat mengganggu terutamanya dari segi tingkah laku, mengganggu aktiviti harian atau membahayakan diri sendiri, terdapat beberapa kaedah rawatan yang boleh dilakukan. Yang pertama ialah psikoterapi. Terapi yang boleh dilalui pesakit merangkumi terapi tingkah laku kognitif. Terapi ini berguna untuk melegakan gejala ADHD, OCD dan juga kemurungan. Dalam sesi psikoterapi, ahli terapi juga boleh menggunakan beberapa kaedah bantuan seperti teknik hipnosis, meditasi, pernafasan atau relaksasi. Seterusnya ialah ubat-ubatan. Sehingga kini tidak ada ubat untuk merawat sindrom Tourette, tetapi ada beberapa ubat yang dapat membantu pesakit mengawal tics seperti ubat antiseptik,
suntikan dan sebagainya. Dan terakhir ialah DBS iaitu Deep Brain Stimulation. Prosedur ini menggunakan elektrod yang ditanam dari dalam otak untuk merangsang reaksi otak yang mendalam. DBS hanya disyorkan untuk pesakit dengan mengalami gejala yang teruk dan tidak dapat dirawat dengan terapi yang lain. Orang yang menghidap sindrom Tourette umumnya mempunyai masalah untuk berinteraksi dengan orang lain. Keyakinan diri mereka menurun kerana keadaan mereka yang juga meningkatkan tekanan dan juga kemurungan mereka. Beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk membantu pesakit sindrom Tourette antaranya ialah dengan memberi sokongan moral kepada mereka. Tics yang muncul secara tiba-tiba dan di luar kawalan ini dapat membuat penghidap merasa tidak selamat ketika berada di tempat-tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh itu, sokongan moral dari orang-orang terdekat terutamanya ibu bapa sangat penting untuk meningkatkan keyakinan anak ketika berurusan dengan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan kanak-kanak ialah dengan keadaan ini adalah untuk menyokong aktiviti yang mereka suka atau menarik perhatian. Sebagai contoh, kita boleh memasukkan kanak-kanak dengan sindrom ini pelajaran peribadi muzik, bola atau sukan yang lain yang mereka suka. Ingat, tics ini boleh bertambah baik seperti usia kanak-kanak. Walau bagaimanapun, dalam kes-kes tertentu, tics sebenarnya boleh menjadi lebih teruk dan memerlukan rawatan yang lanjut. Oleh itu, orang yang mempunyai sindrom ini memerlukan sokongan positif dari orang-orang sekeliling mereka, jadi mereka boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti orang-orang yang biasa secara umumnya.